Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersama Ayahanda Prof. Kamal Hassan. Ini saya panggil Prof je lebih mesra. Walaupun ada Prof, Profesor Ulu, Profesor Emeritus dan macam-macam. Tapi Ayahanda Prof ni dia lebih selesa kita panggil Prof. Ya. Selepas kuliah tafsir Al-Azhar Bapak Hamka yang 2 minggu sekali Prof adakan di surau ini. Malam ni kebetulan 1 Muharram 1442. Jadi saya nak minta mesej Prof sikit lah. Prof ni selain daripada kami punya penaung, Prof juga ialah pengurusi Lembaga Pendidikan Islam Malaysia, pengurusi LEPAI. Soal pendidikan di Malaysia sekarang ni, untuk membentuk generasi masa depan yang lebih cemerlang. Mungkin Prof ada nasihat untuk anak muda, Prof ada nasihat untuk ibu bapa, Prof ada nasihat juga untuk warga tua macam kami ni, supaya sempena dengan tahun baru ni kita dapat orang kata tingkatkan semangat ataupun kita fikiran kita, track kita tu tak salah. Silakan Prof. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Osman Desa dan ananda-ananda di luar sana yang saya kasihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat berjumpa dengan tahun baru awal Muharram 1442. Dan ini bagi saya dia berlaku dalam situasi yang agak luar biasa. Kita masih lagi dikurung, dibendung oleh pandemik coronavirus, dan kita harap kepada dan berdoa kepada Allah semoga pandemik musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, kerana umat Islam terpukul dengan kedatangan pandemik ini. Mudah-mudahan kedatangan ini juga memberi kesedaran kepada kita semua supaya kita menukar cara hidup kita yang selama ini kita mengekori bangsa-bangsa lain dan menjadi pengikut pak turut kepada bangsa-bangsa yang kita sangka lebih baik daripada kita. Sebenarnya mereka itu lebih baik dari segi sains dan teknologi, tapi kalau dari segi akhlak, dari segi kepercayaan, mereka berada dalam kesesatan. Sebab itu kita dalam Al-Fatihah kita berdoa di akhir itu supaya Allah tidak menjadikan kita di kalangan orang-orang yang maghdubi alaihim waladdallin, yang mendapat kemurkaan daripada Allah dan juga yang sesat. Dan ternyata pada hari ini tamadun moden yang dipimpin oleh negara barat merupakan suatu tamadun yang dimurkai oleh Allah dan juga sesat. Cuma mereka menyangka bahawa kita yang salah, mereka itu betul. Jadi bagi saya kehadiran 1442 ini sempena pula 31 Ogos kita akan merayakan kemerdekaan kita. Biarlah tahun baru ini tahun kemerdekaan umat Islam daripada belenggu-belenggu intelektual, belenggu psikologi, belenggu politik, belenggu ekonomi. Walaupun jasad tidak terbelenggu, tapi yang lebih penting ialah akliyah kita itu, mindset kita itu masih terbelenggu kepada model-model dari barat. Saya katakan yang barat yang baiknya ialah sains teknologinya dan juga pengurusannya, pentadbiran modern institution dia lebih baik dari kita. Begitu juga Jepun dengan budaya kebersihan, disiplin kita boleh ambil. Tetapi kita tak boleh ambil cara hidup orang Jepun yang tidak berpegang kepada Tuhan. Jadi bagi kita inilah peluang untuk umat Islam bangkit semula. Sebab saya lihat abad ke-15 Hijriyah yang bermula pada tahun 1979. Waktu itu saya seorang anak muda penuh dengan idealisme dalam umur belum sampai 30-an lagi waktu itu. Mungkin dah 30-an lah, umur 30-an, hadir seminar pendidikan Islam di Mekah tahun 1979, 2 tahun sebelum kedatangan abad ke-15. Di situ
persidangan itu penuh dengan euforia, dengan semangat bahawa kedatangan abad ke-15 ini ialah kedatangan abad Islam. Abad Islam, bukan abad lagi Amerika. Tapi apa yang kita lihat 41 tahun yang sudah, 42 tahun yang sudah, ialah betapa teruknya keadaan umat Islam, betapa berpecahnya, tak dapat kita fikir berpecahnya, krisis dalamannya, peperangan saudara yang tidak ada ujung pangkalnya, perpecahan, hancurnya peradaban Islam di Baghdad, dibuat oleh Amerika dan juga musuh-musuh Sunni, musuh-musuh kekuatan Sunni yang akhirnya menguasai Iraq dengan sokongan daripada Amerika dan Zionisme antarabangsa. Kemudian tak cukup dengan Iraq, mereka kontrol pula Syria. Syria adalah tapak tamadun Islam yang hebat di zaman dulu. Syria dengan Basrah, dengan Kufahnya, dengan ulama-ulama yang hebat. Syria ialah bilad al-anbiya, tapi akhirnya dia jadi bilad al-fawda, bilad Rusi wa Irani. Ada kerjasama antara Iran dengan Rusia. Saya pun tak faham macam mana Islam dengan komunis boleh kerjasama. Jadi banyak perkara yang sebenarnya memberi satu gambaran yang cukup buruk tentang umat Islam. Apalagi setelah 9/11 muncul gejala Al-Qaeda, ISIS, ISIL, Islamic State of Syria and Levant. Lepas tu macam-macam gerakan yang menggunakan keganasan, menggunakan radikalisme yang militan, yang bertentangan dengan cara Islam berdakwah. Dan yang dikatakan negara Islam, Daulah Islamiyah itu bukan negara Islam yang Rasulullah SAW dirikan. Negara yang penuh dengan baik sangka, dengan memberi tempat kepada golongan minoriti, menghormati golongan minoriti dan sebagainya, menganggap dia sama dengan orang Islam selagi dia berpegang kepada janji. Itu semua negara Islam nabawiyah yang lain sama sekali dengan apa yang digembar-gemborkan oleh golongan-golongan yang menggunakan kekerasan untuk yang sehingga akhirnya umat Islam satu terpukul dengan diberikan gambaran imej yang sangat buruk. Yang kedua, muncul suatu gerakan baru dalam dunia, Islamofobia. Jadi Islamofobia sekarang merebak sampai juga ke Malaysia ini. Jadi kita ni maknanya orang takut dengan agama Islam, padahal ini agama rahmatan lil alamin, agama yang membuat tamadun hebat di Andalusia 800 tahun, agama yang melahirkan saintis-saintis, mathematicians, engineers, astronomers, segala macam kekuatan sains dan teknologi, tapi dihancurkan oleh tamadun barat di bawah kolonialisme. Jadi sekarang kita perlu bangkit semula, dan kebangkitan ini mestilah datang daripada anak-anda muda yang belum lagi diracuni oleh pemikiran-pemikiran yang menjatuhkan Islam, pemikiran sekular, pemikiran liberal, pemikiran anti-sunni, pemikiran tak mahu pegang pada mazhab, pegang satu pandangan yang kononnya inilah kembali pada ini. Semua ini membawa perpecahan pada kita. Kita umat Islam di Malaysia ini sudah lama, Indonesia dan Malaysia, umat Jawi ini berpegang pada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dengan menghormati perbezaan mazhab fiqhiyah. Kita tak kata mazhab Syafi'i lah yang paling baik. Keempat-empat mazhab itu kita boleh terima sebagai baik. Dan orang yang nak menggunakan ijtihad, okey, boleh. Kalau dia ada syarat-syarat ijtihad, saya tidak layak menggunakan ijtihad sebab saya tidak menguasai Al-Quran, tidak menguasai hadis, tidak menguasai bahasa Arab dan sebagainya. Jadi saya menjadi pengikut. Jadi kita sebagai umat yang duduk di tengah-tengah antara ekstremisme kiri dan kanan ini, mestilah memperkukuhkan epistemologi ataupun fahaman kependidikan cara sunni wal jamaah. Dengan kita ambil yang baik dari luar, boleh kita ambil atas dasar al-hikmah dhallatul mu'min.
anna wajada fahuwa ahaqqu biha. Jadi kita boleh ambil ilmu yang baik, tetapi dari segi akidah, cara hidup, nilai-nilai pokok mesti datang pada Al-Quran dan Sunnah. Dan saya hendak generasi muda ini menerobos satu cara pendidikan baru yang melahirkan generasi pemimpin baru yang muttaqin, yang bertakwa pada Allah, tidak boleh dibeli oleh wang ringgit, yang berpegang kepada nilai-nilai akhlak yang tinggi yang dikatakan integrity, istiqamah, al-akhlaq al-karimah. Mesti ada di samping adanya kebolehan kompetensi profesional. Kalau kita mengambil bidang profesional, mesti betul-betul mempunyai itqan dalam bidang itu, iaitu kecemerlangan dalam bidang itu. Tapi itu semua alat-alat untuk kehidupan duniawi. Sedangkan untuk kesediaan mencari redha Allah dan juga masuk dalam syurga Allah, kenalah berpegang kepada kekuatan iman, kekuatan takwa, kekuatan ihsan, akhir sekali kekuatan hubbullah. Jadi saya mengucapkan pertama terima kasih kepada Datuk yang bertungkus lumus memimpin kita punya surah dan juga Mutiara Bangi dengan kepimpinan yang balanced, yang membawa kepada kebaikan, menyatu padukan umat dari pelbagai. Kita di sini macam-macam pandangan politik, tapi kita dapat menyatukan. Alhamdulillah, surah Al-Mawaddah ini ialah unsur penyatuan umat. Dan juga surah penduduk Mawaddah ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mempunyai kesedaran yang baik, iman, takwa, amal soleh, pengorbanan, supaya lahirnya anak-anak nanti dari Mutiara Bangi ini pemimpin-pemimpin, termasuk anak-anak Datuk Osman dengan Afif sebagai pemimpin generasi muda, insya-Allah. Jadi saya percaya umat Jawi, yakni umat Melayu di rantau kepulauan Melayu Indonesia ini akan bangkit 5 abad lagi, insya-Allah 2050, sebagai pemimpin kawasan region Asia Tenggara dan juga menjadi role model untuk memimpin umat Islam seluruh dunia, sebab kepimpinan Arab sudah ternyata gagal. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ayanda Prof. Kerana mesej tadi itu, mesej lokal atau tempatan, national, international, dan juga satu pembinaan tamadun Islam yang menggantikan kegagalan pihak-pihak Arab dan sebagainya. Ini tugas penting. Siapa yang nak bangunkan tamadun Islam yang baru ini? Siapa anak-anak muda yang akan terlibat? Kalau tidaklah kita. Jadi di situ ada mesej Ma'al Hijrah, di situ ada mesej kemerdekaan, di situ ada mesej dari segi dakwah masa depan Islam, pembinaan bukan tamadun baru, tapi tamadun Islam yang perlu diperkuatkan semula setelah diruntuh oleh pihak-pihak tertentu, bagaimana yang Prof cerita tadi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak Prof, dan terima kasih pada semua. Kita doakan terbaik untuk negara kita Prof, dan untuk agama kita Prof. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.